Boleh saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mukasyafa ghaibul fuqara ila siratil mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wasaharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita daripada kita di alam roh hingga sekarang ini. Nikmat Allah tidak pernah berhenti, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Nikmat dapat mengenal Allah dari sisi Allah hingga kita tidak jahil lagi, di mana kita mengetahui hidup kita ini adalah pentajalian ataupun cerita-cerita, kisah-kisah yang Allah nak tajalikan tentang diri keesaannya. Tiada lain. Maka ini yang paling penting, paling mustahak yang perlu kita faham. Perlu kita kenal diri, kenal Allah. Bahawa bila dah kenal diri, Allah memperkenalkan diri Allah kepada kita. Kita tahu bahawa kita ni tidak pernah ada. Jadi yang wujud yang ada sebenarnya adalah keesaan tunggal Allah SWT. Jadi sekalian alam diri kita semuanya telah disusun, semuanya telah diatur, semuanya diberi kehidupan oleh Allah untuk menceritakan Allah yang maha hidup, Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha segala-gala menyusun sekalian alam ini, mentadbir sekalian alam ini. Segala kekuasaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua kekuasaan yang di langit dan di bumi semuanya berasal daripada kekuasaan Allah, dan semua kekuasaan di langit dan di bumi itu tunduk di bawah kepemerintahan Allah, pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Walau satu zarah yang halus, satu ciptaan Allah, tetap Allah lah yang tahu. Daun yang gugur semua itu di bawah penguasaan Allah. Jadi Allah segala-galanya dalam kehidupan kita ini. Jangan lagi kita ada rasa pengakuan diri mengatakan kita ada. Kalau ada, cepat kita nafikan dengan pedang La ilaha illallah. Kerana tidak ada pedang lain yang lebih tajam untuk membuang keakuan diri, iaitu pedang La ilaha illallah. Itulah pakaian-pakaian para nabi, para rasul, para awliya, anbiya Allah. Semua arifin bila memakai pakaian ini, iaitu penafian benar-benar tanpa ada lagi keakuan dirinya dalam kehidupan ini. Alhamdulillah, inilah darjat untuk mencapai kepada darjat yang betul-betul sampai kepada Allah, iaitu Allah meleburkan kita hingga hilang keakuan diri kita dan merasakan wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha, bukan aku, Allah lah segala-galanya. Kehidupan kita hidup Allah, kehendak kita muridun kehendak Allah, alim ilmu yang ada pada kita bukan ilmu kita, ilmu Allah, pendengaran yang ada pendengaran Allah, penglihatan yang ada penglihatan Allah, kalam yang ada itu kalam Allah. Jangan sekali-kali lahul mawjud ilallah, jangan sekali-kali merasakan ada wujud kita lagi. Itulah pakaian yang paling dipakai, yang paling mustahak, yang paling penting, yang paling aman, yang paling sempurna, yang mendapat kemenangan, iaitu tidak ada lagi merasa ada keakuan diri. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita diketemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah disusun, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama-sama pada pagi duha ini, dan tak lain, ini semua adalah kurniaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hargailah kurniaan dan rahmat Allah dengan kita memulangkan balik, iaitu secara tak langsung kita terus mengesakan Allah Subhanahu wa taala seperti mana Allah mengesakan dirinya, tanpa kita merasa ada keakuan bahawasanya kita ini mengesakan Allah. Qul huwallahu ahad, itu adalah maksud tafsirannya, iaitu Allah lah yang mengesakan dirinya.
Disuruh kita kul, sebenarnya perkataan kalam itu pun dia. Yang menyuruh pun dia. Jadi Allah esa dengan dirinya sendiri. Tidak ada dua. Sebutan macam dua, tapi sebenarnya esa. Tidak ada dua. Se. Bila kita duduk di situ kita dapat nanti ketenangan, kemanisan. Bahawa kehidupan kita ni adalah kehidupan dia, bukan kehidupan kita. Jadi apa pun yang berlaku ke depan ini, baik atau buruk, tinggi atau rendah, mulia atau hina, apa pun ke depannya ada dua, maka jangan lagi kita hendak memilih. Biarkan Allah sendiri yang menyusunnya ke depan kita. Pasti kita akan merasa tenang, pasti kita akan merasa jiwa kita akan sakinah, membawa kepada lebih kepada mengingat kepada Allah hingga hilang keakuan diri kita. Alhamdulillah, kita olahkan. Jangan kata ini sesuatu yang tinggi. Sebenarnya ini tidak tinggi, ini asas. Tapi tinggal lagi kita tak mengaji ini dulu. Kita mengaji yang ambil yang lain dulu. Bukan saya cakap yang lain tak penting. Tapi yang paling mustahak adalah yang ini, yang mengenal diri, mengenal Allah. Awwaludin ma'rifatullah. Awal-awal lagi. Allah tu jadikan Nur Muhammad pun, pertama yang Allah zahirkan, pertama Nur Muhammad pun daripada kalam Allah yang rahsia, yang mengatakan bahawa ingin aku dikenali. Jadi jangan cakap pula ni pelajaran saya pula, ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Wali-wali Allah bukan, ni daripada Allah sendiri. Allah mengatakan ingin aku dikenali. Maka tu terpancar dua cahaya Nur Zat, cahaya Nur Zat Allah Ta'ala dan cahaya Nur Muhammad. Kemudian dia bersatu menjadi namanya Nur Muhammad. Yang luar, yang dalam Nur Zat Allah SWT. Dia menyatu, sebenarnya asalnya satu juga. Tapi tak jalan cerita tu supaya sesuatu yang kita nampak banyak itu bersumber dari satu esa dia. Dan sesuatu yang banyak tu ala tujunya kepada esa. Tadi hakikat sebenarnya tak ada semua kita ni. Yang ada hanya Allah. Kalau kita nak faham, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita faham kedua-dua tu dari Allah, kembali pada Allah, sebenarnya kita tak kembali pun. Dan sebenarnya kita tak dari mana-mana pun. Sebenarnya kita tak ada. Semua tak ada. Yang ada dia ajalah. Tu tafsiran maknanya. Nak sampai kita faham hakikat wal ma'rifat. Kerana tafsiran ni ada dua. Satu yang zahir kata Nabi, satu yang batin. Jadi tak ada Nabi yang Nabi SAW tinggalkan itulah. Kita tak boleh robah lagi Al-Quran, kalam tu semua. Cuma kita kena bedah siasat ayat Quran, itulah mukjizat yang paling hebat. Al-Quran ni tadi. Jadi kita penafsiran tu harus penafsiran yang sampai kepada tahap iaitu makrifat, iaitu batin. Kita tahu asbabul nuzul turun ayat Quran itu, pecahan-pecahan dia tadi nak diguna macam mana. Lepas tu kita nak kena jadi arif billah, bawa ayat-ayat tu dalam kehidupan, makna-makna tu, supaya kita jadi arif dan kita boleh bawa dia betul-betul pegang. Bukan sekadar kita hanya menyebut, menghafal, tapi kita pegang, kita bawa dalam kehidupan. Contoh yang diceritakan tadi, kalau kita sekadar membaca tafsir tapi kita tak jadi arif billah tentang ayat yang kita tafsir tu, maka belum lagi sempurna ayat Quran yang kita amalkan. Nanti Quran tu sendiri melaknat orang yang membaca Quran tetapi tidak diamalkan. Dia baca Quran, dia larang orang tapi dia sendiri melakukan atau dibiarkan. Contoh ayat Allah SWT berfirman, wala taqrabu zina. Jangan hampiri zina. Tapi kita sendiri hampiri zina. Sebab kita tak faham apa tu zina. Ya. Taqrabu zina ni maknanya kita kalau segi hakikat, iaitu sesuatu yang membuat kita hampir pada keakuan diri. Hampir kepada keakuan diri itu pun tu satu zina juga. Sebab hampir pun tak boleh kan. Jadi kita hampir pun tak boleh. Jangan sekali-kali hampir. Tu kalau nak pegang dia punya batin dia. Al-Quran tu punya batin nak kena pegang. Bukan zahir aja, batin dia. Jadi kita kena selalu buangkan keakuan diri. Sebab
Kalau kita rasa ada keakuan diri tu dah kita hampiri zina. Bukan zina tu lelaki perempuan bukan muhrim tu, dia bersama tu zina. Tu pun dia juga. Tapi yang lebih halus, lebih batin lagi dalaman, jangan sekali-kali kita hampiri ada rasa nak keakuan, tu pun tak boleh. Nak hampiri, nak rasa ada keakuan diri pun juga menghampiri. Wala taqrabu tu jangan hampiri zina. Jadi selalu kita susahlah belajar dengan si alim. Bukan susah, kena buat lah sama-sama, kena berperang lah. Kalau nak amalkan betul ayat Quran ni betul-betul lah, jangan zahir aja lah. Perlu yang batin. Nabi dah pesan, dia ada zahir, ada batin. Kena amalkan dulu. Tapi nak tahu yang batin ni kena jumpa orang arif billah. Kalau kita baca ni jumpa orang-orang yang dia ikut tafsir yang apa yang tu lah. Tafsir ni, tafsir orang ni, ulama ni. Tapi kita nak tafsir yang betul-betul kena jumpa arif billah. Dia kupaskan, kita terus boleh pakai. Tu tadi. Kita lihat. Huruf-huruf dalam dalam Al-Quran tu pun, huruf-huruf dia tadi pun kita nak kena. Huruf alif tu, yang zahir dia macam mana tiang. Yang batin ni kat mana letak kat badan kita. Huruf ba tu kat mana letak kat tubuh kita. Itu yang batin. Ada nama-nama. Huruf alif tu, awal-awal aku jadikan engkau ya Muhammad. Awal huruf alif. Ba barakatan, aku berkatkan dunia dan akhirat. Semua ada. Ta'atun, taatlah dunia dan akhirat, taat kepada Allah. Ta'atun, wahai Muhammad, taatlah. Itu ada pecah-pecahan huruf alif tu, ada memaknai dia tu. Bukan sekadar huruf alif habis tak ada tafsir. Ada tafsir. Tafsir huruf alif tu kat mana badan tubuh kita, macam mana dia nak tegak kat badan tubuh kita. Ini alif dia tengok nanti orang-orang makrifat lihat alif kita bengkok dah. Alif kita bengkok, mana jalan tak betul. Dia tengok je kat percaya alif dalam badan dia, dia tahu dah kita ni tak betul. Dia orang-orang yang Allah Ta'ala bagi penglihatan untuk memperbaiki manusia, dia akan tengok. Jadi gitulah. Jadi kita kena tahu betul-betul, kita hampiri orang arif billah, selalu kita dengarkan perkataan kalam-kalam dia supaya hati kita bertambah lagi bertambah, kenal Allah, kenal Allah, kenal Allah. Nak berakhlak pada Allah, nak berakhlak pada Allah. Langsung dia berakhlak pada Allah, kita akan wahablu minan nas, berakhlak baik dengan makhluk-makhluk semua. Ia ada semua kesan dia nanti. Kalau seseorang tu dia tak kenal diri, tak kenal Allah, maka dia perhubungan dia akan rosak. Dengan siapa pun dia akan berhubung akan jadi rosak. Tapi kalau orang dah perhubungan dia baik dengan Allah, dia kenal diri, kenal Allah, maka perhubungan dia dengan makhluk tetap akan jadi baik juga. Takut dia nak pijak bumi dengan kuat-kuat, dia bagi salam Fatihah pada bumi. Terima kasih pada angin, pada air, pada hangat matahari. Kita terima kasih pada matahari, pada bulan. Jadi semua sekalian ni kita ada perhubungan. Bila kita dah kenal diri, kenal Allah, Allah perkenalkan diri Allah kepada kita, kita dah tak ada, maka kita akan nampak semua makhluk-makhluk ni adalah hak Allah Subhanahu Taala. Jangan kita hina. Rabbana ma khalaqta haza batila. Tidak sia-sia Allah jadi. Kita nampak dia ada perhubungan supaya kita berakhlak baik dengan makhluk, bukan dengan Allah saja. Dan kita akan rasakan kalau kita nanti bila belajar bab ni, kita hempas-hempas gayung kita kat dalam kolam, itu pun kita dengar nanti dia menjerit. Kita dengar air itu menjerit sebab kita hempas gayung kita mandi tadi. Atau kita cedok tu dengan kasar, kita tak bagi salam Nabi Allah Khidir, penjaga air. Kasar kita ni. Sebab kita tak belajar kenal diri, kenal Allah. Kalau dah kenal diri, kenal Allah, kita tak berani nak buat macam tu. Tersinggung makhluk Allah, tersinggung Allah. Allah kata gitu. Sebab aku jadikan tu tak sia-sia, engkau macam hina. Engkau macam memprotes ciptaan-ciptaanku. Hingga kan engkau tak merasa berhubung dengan aku dan berhubung dengan makhluk. Terasa. Jadi gitu. Bila kita dah amal gitu, pijak bumi bagi salam, nak berjalan pun pelan-pelan pijak bumi. Kalau terkuat sikit kita minta maaf.
Tu makna perhubungan kita dengan Allah tu kuat. Tapi kalau hubungan yang tak kuat, dia letaklah. Dia bukan boleh buat apa dengan aku. Jangan. Nanti satu hari kita masuk dalam kubur baru kita tahu. Perhubungan kita dengan Allah baguslah. Tapi dengan makhluk, Allah Ta'ala kata kena berhubungan. Kalau buat salah dengan Allah, kita langsung pada Allah. Mudah betul. Walaupun susah, tapi mudah lah. Tapi kalau dengan makhluk, kita sedar ke? Kita pijak bumi lama-lama, berapa lama dah. Kita pijak bumi, pernah kita baca Fatihah. Kita gunakan air, minum apa semua, macam-macam mandi bersih. Pernah terima kasih dengan air betul-betul. Bukanlah kita sembah air tu, tapi kita terima kasih lah penjaga siap satu tu ada roh dia. Ada penjaga dia. Bumi ada penjaga roh dia. Bila dia kecil kan jadi roh dia satu je bumi ni. Tu. Jadi dia lah. Kita pijak dia mentang-mentang dia kat bawah. Dia tolong sokong kita. Kita tak pernah terima kasih pijak dia. Lagi Fatihah lepas-lepas solat ke. Atau nak keluar rumah ke. Bagi salam. Terima kasih. Lepas tu bila kita dah masuk rumah. Kan. Terima kasih. Leceh lah. Leceh lah. Apa lagi sebenarnya kita nak. Nabi Muhammad SAW dia utus ke muka bumi ni tak lain. Untuk memperbaiki akhlak manusia. Kita ni memang teruk akhlaknya. Kalau tak diturunkan Nabi SAW dan Nabi dah wafat, tak diturunkan ke pembimbing-pembimbing rohani, pengganti Rasulullah SAW, orang arifin billah, tak tahu kita macam mana nak berhubungan dengan Allah, dengan makhluk tadi. Sebutnya nama Allah. Tapi perhubungan akhlak kita hancur. Dengan makhluk lagi lah. Kalau dah dengan Allah pun kita buat main-main. Dengan makhluk ni jangan cakap lah. Suka hati kita. Terima kasihlah kita. Tanda kita kenal diri, kenal Allah. Allah perkenalkan. Syukur kita kepada Allah banyak-banyak. Kita telah dipilih oleh Allah. Patutnya kita tidak layak ya Allah. Kerana banyak maksiat, banyak kesilapan, banyak kekotoran. Banyak benda yang silap ya Allah kami. Tapi engkau nak perkenalkan diri engkau kepada kami ya Allah. Terima kasih ya Allah. Jadikan kami dapat mengikuti, menyempurnakan hidayah yang kau bagi. Hidayah yang Allah bagi pun kita nak dapat sempurnakan. Dengan izin siapa juga? Dengan izin Allah. Kalau kita gunakan hidayatullah tu kita tak dapat sempurnakan, gagal kita. Jadi kita minta Allah sempurnakan hidayah yang dibagi. Supaya dapat sempurnakan. Macam mana dapat sempurnakan? Kita memulangkan balik. Jangan ada kekakuan diri. Itulah sempurnakan balik hidayah yang Allah bagi. Dia bagi hidayah. Dia rahmat, dia kurniaan dia. Ya Allah, susunlah hidupku. Jangan biarkan walau sesaat, walau sekelip mata untuk kami menyusun hidup kami sendiri. Walau senapas kami naik turun, tetap tolonglah ya Allah kami rasakan Engkau lah segala-galanya ya Allah. 24 jam sentiasa kita ni disusun kehidupan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perhatikan dalam kehidupan kita ya. Banyak Allah Ta'ala punya mesej-mesej. Banyak Allah Ta'ala banyak perumpamaan pada diri kita masing-masing. Tengok. Kita menghidupkan api. Menggunakan angin. Kalau api tu dia tak ada angin, dia tak naik pula. Jadi api pun memerlukan angin memerlukan api, tanah semua. Tanah memerlukan api, angin. Air memerlukan tanah, memerlukan api, memerlukan angin juga. Dia main peranan. Dalam diri kita ni ada 4 unsur. Api, air, angin, tanah. Kalau salah satunya tak ada, habislah kita. Dalam diri kita tak ada air, boleh hidup? Tak boleh. Tadi benda tu dah mesra dah, janganlah kita membangkang ataupun kita kena berterima kasih. Tanpa air itu ada dalam badan kita, air itu hakikatnya darah lah. Cecair kan darah. Kalau tak ada darah mati kita. Tak? Kalau angin tak ada, dia nak tolak darah tu, nak tolak berjalan ke urat tu macam mana? Tak ada angin dalam badan kita, habislah mati. Hangat tak ada dalam badan, habislah hangat, busuklah kita. Hangat tu dalam badan kita, api tu hangat. Hangat badan. Kita ni bernyawa ni berhangat. Panas tu, api. Kalau tak ada, habislah, sejuk, mati je. Dan dalam diri kita juga ada tanah.
Tanah tu ibarat daging kita. Tanah. Tu tadi. Jadi unsur-unsur kita api, air, angin, tanah. Unsur tubuh Adam ni tadi. Jangan kita hina pula, alah tak gunalah air. Jangan, dalam badan kita tak ada air, mati kita. Alah angin, tak ada angin dalam badan kita. Semuanya komplit, Allah jadi sempurna. Benda tu tak boleh berpi, dia saling tolong-menolong. Dalam sekian alam ni, kita saling kasih sayang. Semua ada unsur di dalam badan. Dan kalau nak kupaskan dalam diri kita ni, apa yang kat luar sekian alam ada Allah letakkan di dalam diri kita. Hebat Allah SWT. Supaya Allah suruh tengok, wa fi anfusikum afala, supaya Allah tengok, suruh lihat. Macam-macam Allah Ta'ala punya rahsia-rahsia yang ada pada dalam diri kita. Supaya kita dapat sentiasa mengesakan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah makna kehidupan yang sebenar-benar. Tak lain, kita manis yang indahnya, seronoknya hidup kita adalah kita dapat keputusan dia, kita nak mengesakan Allah je kerja kita. Itu maknanya kita dah dapat kemanisannya. Maknanya sentiasa kita nak dengan Allah, merasakan Allah betul-betul, tak ada keakuan diri, kita bergerak. Engkau wa ma ramaita iz ramaita walakin. Itu keputusan dia. Maknanya kita tak ada lagi mengakui ada kita. Gerak kita rasa Allah gerak. Lihat Allah. Bercakap pun ni Allah cakap. Tak ada satu pun kita nak mengingat ada batang tubuh kita. Tak ada lagi sifat-sifat kita, melainkan sifat-sifat dia. Jadi ini proses dia. Proses dia adalah dipanggil asidah walal kufar. Membuang keakuan di dirilah tu. Dia riak, dia tak kabur, ada sombong, ada sum'ah. Itu termasuk bahagian bila kita dah ada keakuan diri, itu akan datang. Sombong, sum'ah. Sum'ah ni lagi bahaya daripada riak. Sum'ah ni kita buat sesuatu yang sombong, yang kita tak sedar. Kita dah riak, kita tak sedar. Itu lagi bahaya sum'ah. Melainkan ada orang tegur kita. Kita tak sedar, itu lagi bahaya. Jadi kita minta Allah lindungi kita. Kita betul-betul harapkan Allah dapat meleburkan keakuan diri kita. Itu kurniaan Allah. Bukan kita ni boleh lebur diri kita sendiri. Mesti rahmat dan kurniaan Allah. Jadi itu kita selalu ingat kat dia. Dia yang boleh leburkan kita. Alhamdulillah. Bila kita dapat duduk di situ, itulah ala tujuan hidup kita, insya-Allah. Saya cukup sampai situ dulu. Kita bagi pencerahan, minta pencerahan daripada Ustaz Auza'i Al-Masri dan juga Syekh Ratib. Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Mudah-mudahan yang disuruh kami untuk bercakap pada pagi yang bahagia ini ialah tentang satu tips kepada para muhibbin, para muridin, para penuntut ilmu. Tetapi bukan tips ini untuk para pendengar yang sudah bukan lagi merasa diri dia murid. Para netizen di luar sana yang tidak lagi menganggap diri kalian daripada kalangan murid, tak perlu dengar perkataan kami ini. Saya nak ajak para ahbab supaya kembangkan satu tips ini, iaitu bila kita dengar sesuatu kalam dituturkan oleh agamawan,
Tips ni berbunyi begini. Sila buang dia punya title dia. Semua title buang. Daripada sebesar-besar title sehingga sekecil-kecil title. Contoh, Raja itu adalah title, Sultan itu adalah title, Agung itu adalah title. Itu tinggi lah. Presiden itu adalah title, Perdana Menteri itu adalah title, Menteri itu adalah title. Semua sekali. Habib itu adalah title, Arif Billah itu adalah title, Ustaz itu adalah title, Guru Mursyid itu adalah title, Arif Billah itu adalah title, Syekh adalah title, Ustaz pun title, buang tu semua. Haji pun title, Encik pun title, buang semua sekali, buang. Kemudian sila fokus kepada rasa yang wujud dalam hati kalian terhadap apa yang dia tuturkan. Sila fokus kepada cahaya yang dia keluarkan, kalam yang dia keluarkan, dan masukkan ke dalam hati. Nilai dan hitung dengan rasa. Itu saja tips penting yang untuk dikehendaki kami untuk bercakap. Mudah-mudahan darinya semua. Kerana title-title ini banyak membawa kesesatan. Dan yang banyaknya kebenaran. Tetapi di sebalik 10 kebenaran terselit 1 kesesatan. Yang benar lebih banyak daripada yang batil. Tetapi sesungguhnya kerana nila setitik, rosak susu sebelanga. Seluruh susu tak boleh makan, walaupun nila tu hanya setitik saja. Jadi dalam 10 benda yang benar, 1 terselit benda yang salah. Itulah yang bahan-bahan yang ada di dalam medsos pada hari ini. Banyak sangat dengar ilmu. Ilmu dah banyak dah. Cari rasa lah pula. Maka untuk mengaktifkan rasa ini, hati-hati kita perlu hidup. Cara nak hidupkan hati ialah bersendiri dengan dia. Bentangkan sejadah, terutama di malam hari. Kemudian mulakanlah pengembaraan cinta. Pengembaraan cinta yang sangat enak, sangat lazat. Inilah yang Rasulullah ajar pada para sahabat. Rasulullah bukan ajar manusia-manusia kepada dirinya, tetapi manusia, Rasulullah minta melalui dirinya untuk fana kepada Allah. Target dia ialah Allah. Min ibadihil ibad ila ibadati rabbil ibad. Sebab itulah kita menyaksikan para sahabat selepas dia dapat geliga sakti ini, dia menjadi satu orang manusia yang bila diangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, terlalu khusyuknya solat dia tu sampai orang dengar air menggelegak. Tak dapat nak dibayangkan macam mana solat boleh dengar air yang menggelegak. Rupa-rupanya hati dia sedang terbakar kerana kasih dan fana kepada Allah Azza wa Jalla. Siapakah orang itu?
Orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah As-Siddiq, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Rasulullah bawa Sayyidina Abu Bakar direct dengan Allah. Fana lebur dalam kecintaan dengan Allah. Allahu Akbar. Sehinggalah air mata yang mengalir di pipi Sayyidina Abu Bakar disebabkan terlalu kasih dan cintanya kepada Allah, sehingga membentuk longkang di bawah mata dia yang mulia. Allahu Akbar. Tak dapat nak dibayangkan bagaimana tingginya takwa dan iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sehingga disifatkan dalam asar, kalau ditimbang seluruh iman penduduk bumi ini, nak ditimbang dengan satu iman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq lebih berat timbangan iman dan takwanya. Sehingga dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasulullah dah melepasi sempadan Laisa tu. Dia boleh lalu pasal dia nur. Tiba-tiba Rasulullah heran. Kenapa ada Sayyidina Abu Bakar kat sini? Perkara ini dicatat dalam kitab Kifayatul Muhtaj. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ulama-ulama bahas macam mana boleh ada Sayyidina Abu Bakar melewati sempadan Laisa tu. Yang Sayyidina Jibril sendiri pun tidak dapat melaluinya. Sayyidina Jibril kata, kalau aku lalu, aku hancur musnah, aku mati, aku tak wujud lagi. Tak ada dah. Terbakar hancur. Kerana fana billah. Kerana Allah Azza wa Jalla itu, cahaya dia yang melewati sepadan Laisa itu menghancurkan semua yang bersifat kemakhlukan. Khalaqa ataupun makhluk adalah masdar atau kata terbitan yang bermaksud diterbitkan. Makhluk ni maksud dia dipublishkan ataupun dikeluarkan ataupun diwujudkan. Makhluk. Jadi bila makhluk ni semua qadim, makhluk ni semua hadis. Bila kata makhluk, nature of the makhluk hendaklah mencari hadis, mencari pencipta. Silap. Nature kepada hadis hendaklah mencari qadim. Nature kepada hadis ataupun makhluk hendaklah mencari yang qadim. Bukannya hadis mencari yang hadis. Itu bukan nature of the makhluk. Bukan sifat semula jadi makhluk. Memang semua makhluk, sifat fitrah yang ada pada diri mereka ialah mencari yang qadim. Teruskanlah pengembaraan kita. Sesungguhnya Allah tidak bertanya, kamu dah sampai ke belum? Tapi Allah tanya, kamu dah jalan ke belum? Kamu dah jalan ke belum? Kalau kita mati dalam perjalanan menuju Allah, baru langkah yang pertama pun, insya-Allah selamat. Berbanding dengan manusia yang tidak memulakan langkahnya, Allah tak tanya, dah sampai ke, berjaya ke dalam pengembaraan kamu? Berjihad menuju aku. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Fina. Allah guna perkataan fi kat situ. Lanahdiyannahum subulana. Nescaya Allah bantu. Nescaya Allah memberikan futuhat. Nescaya Allah memberikan pembukaan jalan menuju kepada dia. Mencari hati adalah satu perkara yang urgensi. Kerana di dalam hati itu ada rasa. Rasa ini tidak berjirim, tidak berjisim, dan rasa itu adalah merupakan sensor untuk detect berbagai fitnah akhir zaman pada hari ini.
yang sangat mencengkam, yang sangat berselirat, yang hampir mustahil untuk kita berlindung diri, melainkan payung itu adalah payung yang datang daripada Allah sendiri. Carilah hati, kenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang menyelesaikan masalah hati dia, diri dia sendiri, insya-Allah arafa rabbahu. Dia bisa mengenal Tuhan dia yang agung. Dan kehidupan di dunia ini perkara yang paling nikmat, paling lazat. Apabila dapat bermesra dengan dia. Apa maksud bermesra dengan dia? Dalam bahasa yang mudah faham, dapat bersembang. Dapat bersembang dengan dia. Salah satu daripada maksud wali ialah rakan. Rakan baik. Wali Allah. Rakan Allah. Ataupun kawan Allah. Kawan-kawan Allah. Wali Allah. Salah satu maksud bahasa, literal meaning of wali ialah rakan karib. Takkan rakan karib tak boleh nak bersembang-sembang? Indah, tuan-tuan. Agung. Dan sifat dia terlalu asyik. Tapi ada satu peringatan. Kalau sudah dapat bersembang, janganlah tinggalkan dia. Bimbang dia tinggalkan kita lebih jauh, lebih lama. Kehilangan suara dia adalah merupakan satu azab yang sungguh menyakitkan. Ibarat parang yang lama tak pakai. Begitulah hati kalau lama tak pakai. Lama tak jumpa dengan dia. Tumpul, karat. Lama-lama repuit. Lama-lama repuit. Jadi tanah. Jangan tinggalkan dia. Takut-takut. Kalau kita tinggalkan dia, dia lari lagi jauh. Sebab ada hadis kudusi. Kalau engkau berlari, aku datang. Kalau engkau jalan, aku pergi kat engkau berlari, kata Allah. Kalau kamu mengingati aku dalam majlis yang kecil, aku mengingati kamu dalam majlis yang jauh lebih baik daripada majlis yang kamu buat untuk memperingati aku. Hadis kudusi. Jadi kita takut. Di dalam ilmu usul fiqh ada satu benda nama dia mafhum mukhalafah. Jadi kita reversekan mafhum hadis ni. Kalau kita lah berpaling kepada Allah, takut-takut Allah berpaling daripada kita lebih dahsyat. Allah. Segala nikmat jadi istidraj. Segala makanan kamu dapat nombor 1 dalam peperiksaan, dapat berjalan, dapat itu, dapat ini, dapatnya apa yang kamu hajati, semua jadi istidraj. Sebab Allah dah berpaling daripada kita. Jadilah kita hanya sekadar makhluk. Makhluk hanya sekadar makhluk rugi. Debu-debu yang berterbangan. Kita ni bila ada nilai hanya dengan menempik ke hadrat Nabi Muhammad SAW. Bagaikan capal baginda yang mampu untuk berada di keharibaan Allah yang Maha Agung. Walaupun dia hanya sekadar capal. Sebab tu Tok Guru Harundin berdesis di dalam hatinya. Wahai capal Rasulullah,
Alangkah baiknya kalau aku jadi kamu. Ada maksud dia. Ada maksud dia tu. Capal Nabi tu sudah berada di hadapan zat Allah dalam periode Isra wal Mi'raj. Qaba qausin, qaba qausaini. Jarak di antara diri Nabi Muhammad dengan zat Allah yang Maha Agung hanya qaba qausain. Maksud dia panah yang dibuka, busur panah yang dibuka macam tu, melengkung. Busur panah bila dia buka dia melengkung, macam tu lebih kurang saiz dia. Maqama mahmudah. Tidak ada lagi makhluk yang sedekat itu. Qaba qausaini. Jadi Dr. Harundin faham benda ni. Dr. Harundin tahu cerita ni. Jadi dia berharap kalau dia alangkah baiknya dapat attachment dengan Nabi Muhammad sebagaimana attachment capal baginda Nabi tu. Bukan sebarang barang tu, capal tu. Dia jadi mulia kerana dia berdempik dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu Sayyidina Rasulullah SAW berdiri di belakang Allahyarham Dr. Harundin, memegang belakang Dr. Harundin dan berkata, Bal anta. Dalam peristiwa ini mengalirlah jatuh air mata Dr. Harundin atas kalimah yang sakti yang sangat besar disebutkan oleh Sayyidina Rasulullah kepada beliau. Bal anta. Maksud dia bahkan engkau. Bahkan engkau. Juga maksud dia apa? Bal anta tu. Engkau pun. Kau dapat apa yang kau nak tu. Macam tu. Bal anta. Bahkan engkau pun. Dr. Harundin nak jadi capal kan? Sayyidina Rasulullah jawab balik. Bal anta. Okey. Maknanya fine. Engkau juga. Abi tak tahu nak terjemah apa bal anta ni. Cantik ni bahasa Arab. Sebab tu para santri sekalian. Mengaji sungguh-sungguh bahasa Arab ni. Selagi mana kita masih nyawa di kandung badan, masih celik, masih mata masih berkelip, hidung masih bernafas, jantung masih berdegup, mengaji sungguh-sungguh. Betul? Boleh? Ahmad Toha, bagus ni. Santri yang baik, yang bagus. Dada menghadap dada, menerima limpahan direct. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini dapat kita bersama-sama menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tak lain saya cerita tak lain menghala tujukan ke arah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada cerita lain pun. Saya pun tak ada cerita diri saya tak ada cerita projek juta-juta, tak ada. Tak ada cerita keagungan saya, tak ada cerita menceritakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Jadi saya pernah mendengar satu kalam bagaimana ini saya ringkaskan, bagaimana Habib Omar Al-Hafiz tu yang di Yaman tu dengan berjuta-juta pendengar-pendengar yang bila dia datang je berjuta orang. Macam mana dia nak, saya duk terfikir macam mana dia buangkan keakuan diri dia dengan bangga dia dengan apa semua. Macam mana dia nak buang benda tu. Bukan senang. Kan? Tapi dia seorang ahlul bait keturunan Rasulullah SAW. Macam mana dia nak buang benda tu. Dengan berjuta-juta orang dia. Macam-macam lah. Kan? Kalau kita sendiri, saya sendiri pun tersungkur dah kalau macam tu. Kan? Orang yang ulama besar, keturunan Nabi Muhammad SAW. Kan? Nak dengar dia punya ceramah dia. Kan? Nak dengar apa kata-kata nasihat dia. Macam mana dia nak buang tu. Itulah tak lain. Kalimah sakti la ilaha illallah. Jadi itulah saya bila kita ceritakan bab tentang baik dan buruk, dan baik dan buruk, saya dalam keluarga saya sendiri pun, dalam keadaan anak saya yang remaja sekali pun, saya terus terang saya cakap, bila bawa benda ni kan, kita sentuh benda ni, pasti dia akan memberontak. Remaja sekarang saya cakap, remaja sekarang pasti dia akan memberontak, pasti. Itu ujian saya. Kan, saya tak nak ceritalah ujian saya yang saya terima sebelum tu. Betapa macam-macam lah, sakit lah saya perit nak ni kerana anak aje.
Kerana anak remaja je saya perit. Anak remaja. Sebab apa? Di antara baik dan buruk, kita tak duduk di situ. Duduklah di tengah-tengah tu. Allah Ta'ala nampak. Ujian ni ujian kau, ni ujian kau. Tak apa. Kau teruskan. Walaupun perit. Dan walaupun perit. Tapi Alhamdulillah, bukan saya yang menempa anak saya. Bukan saya yang menempa anak saya. Dia lah. Keperitan tu nampak. Tapi kesungguhan kita kan, bersama dengan Allah SWT tu tidak duduk di antara baik dan buruk tadi. Macam itulah. Kan? Tapi penerima nasihat kan, anak saya lah penerima nasihat, dia rasa memberontak lah. Dia memberontak. Tapi bila dia ajar, dinasihat, saya buka talk sampai lah sekarang lah kan. Kita nasihat macam tu. Kau jangan duduk. Bila orang nasihat kau rasa macam kau macam rasa macam tak boleh terima. Memberontaklah dalaman tu. Remaja. Kan? Remaja. Saya kerja remaja pun kalau macam tu juga. Kan? Tapi jangan ditanyalah saya punya perjalanan macam mana. Kan? Jatuh bangun tu jangan ditanya. Tapi remaja sekarang bertambah teruk, bertambah tenat. Kan? Dan apabila dibawa, diasingkan. Kan? Kita yang sendiri asingkan keluarga kita lah, kita bertanggungjawab lah. Bapak kan? Kan? Bapak tu guru, bapak lah guru, bapak lah imam. Kan? Seorang bapak tu dia lah imam. Dia lah yang Allah Ta'ala suruh ajar anak-anak berjihad dalaman ni macam mana. Kan? Jadi macam itulah. Tapi bila dipuji, bangga tak? Itulah kita nak nasihatkan anak kita macam tu. Ini proses remaja lah. Proses remaja. Bukan senang. Proses remaja. Tapi kita sentiasa ingatkan dia. Bila orang nasihat yang perkara tak betul, dengar dengan keadaan yang kalam Allah SWT tu. Kalam Allah SWT. Kan? Dan bila dipuji pula, jangan rasa ni pula. Bangga diri pula. Itulah. Kita macam itulah. Sentiasa nasihatkan dan nasihat dan terus nasihat. Itulah zaman Nabi dulu, kan? Zaman para sahabat dulu, bapak dia ajar ke anak dia. Bapak dia ajar ke anak dia macam mana? Kalau Sunan Kalijogo sekali ajar ke anak dia Sunan Muria tu, anak dia pun jadi wali Allah. Dah bapak wali Allah, anak dia wali Allah juga. Kan? Cerita dia itulah, dia bawa ni lah. Seperti mana Nabi Sulaiman AS dengan Nabi Daud AS. Mana saya cakap dengan anak saya, abah tak ada apa dah ni. Abah tak ada apa dah. Tak ada apa sini sekarang ni, tak ada apa ni. Tapi ingat, tak ada apa, harta tak ada, semua tak ada nak cerita ni, semua tak ada. Tapi kita boleh macam Nabi Daud AS kan, itu kenal diri, kenal Allah. Itu yang kita rasa lega. Kita tak ada apa ni. Tak boleh nak mewariskan harta ke apa, tak ada. Mewariskan ni lah ni. Kenal diri, kenal Allah ni. Itu yang paling penting nak bawa. Kan, kalau abah mati ni, kan, bawa lah tu. Jadi sama tak dengan kita ikutan Nabi tak? Nabi Yaqub AS ceritakan kepada anak dia. Ibarat macam tu lah Nabi Yaqub AS. Kan, kalau abah mati, inilah bawa ni. Kenal diri, kenal Allah. Nafikan keakuan diri kita. Nafi tu betul-betul. Nafi betul-betul keakuan diri. Aku tak ada sandarkan kepada apa-apa. Tak ada sandarkan kepada ilmu. Tak ada sandarkan kepada apa-apa. Tak ada semua. Kan, nak mewujudkan apa title macam tadi kan cakap ni kan. Tak ada semua. Tak ada. Nak title apa ni? Tak ada semua. Title semua Allah Ta'ala punya. Tak ada. Kita tak rasa apa pun. Itu kita nak betul-betul pegang benda ni. Macam Nabi Yaqub ajar kepada anak dia tu. Kenal diri betul-betul, kenal Allah. Baru betul kita boleh bawa kehidupan harian kita. Dan kita tak risau dah. Yang kita risau ni adanya keakuan diri kita. Macam Ustaz cakap tadi, masuklah benda tu. Betul. Saya pun tak mampu ni. Saya tak mampu. Ustaz pun kupas tadi. Memang bukan kita yang nak ni. Tapi itulah. Menyatakan dia lah. Dia lah yang berperang. Tu. Kalau kita tak rasa betul-betul, macam nak cakap. Kan? Jadi itulah yang dapat saya lintasan daripada Allah SWT untuk sama-sama kita bawa dalam kehidupan harian kita. Tak lain menafikan keakuan diri, wujud hanya dia je. Ni yang nampak ni mewujudkan tajalli Allah SWT. Apa pun mewujudkan keesaan Allah SWT. Sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada Allah SWT.
yang diucap oleh sahabat kita, saudara kita, teman-teman kita tadi, itu semua daripada hati Rabbani, rintasan daripada Allah. Kalimat-kalimat kudus, suci dan kalimat-kalimat Rabbi, tak lain. Tak lain semua itu adalah nak mengajak kita sama-sama mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah. Dan teman-teman kita semua pun sealiran untuk sama-sama kita mengajak. Tak ada jalan yang lebih baik. Seruan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita bersatu bersama-sama untuk mengajak kepada da'i Allah, kepada Allah, kepada kenal diri, kenal Allah. Allah sendiri, dia kata sebaik-baik perkataan, sebaik-baik seruan adalah mengajak, seperti mana Rasulullah, sahabat-sahabat, orang-orang wali Allah, arif billah, semuanya tak lain dia mengajak untuk kenal diri, kenal Allah. Da'i Allah. Ya. Jadi beruntunglah kita, Allah sendiri senang bila dah Allah tu senang dengan kita, Allah tu ridha dengan kita, maka mutmainah, tenanglah kita, leburlah kita dengan tangan kekuasaan Allah, insya-Allah. Saya sama-sama lah kita bersatu, menolong jalan, insya-Allah. Kuatkan lagi kasih sayang kita. Besok 5, besok lagi 6, besok lagi 7. Kuatkan kasih sayang sesama kita. Jangan cari kalau ada bisikan yang tak elok ke, yang apa, berbala-bala, buangkan cepat. Kita harus tanamkan bertambah lama kita dengan sahabat, dengan siapa-siapa pun, terutama dengan Allah, bertambah timbulkan rasa kasih sayang. Kita nak cari, nak nambahkan kasih sayang. Itu betul, insya-Allah. Saya terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan. Ada kasar bahasa, kesilapan, ada rasa keakuan diri. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi.